السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-15 hingga berikutnya daripada suratul Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Kami perintahkan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai memberi susu selama 30 bulan. Kemudian bila ia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat buat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan beri kebaikan kepada anak cucuku. Sungguhnya aku taubat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang menyerah diri. Mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal-amal baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ikhwati fillah, dalam satu riwayat daripada Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa ibu Sa'ad ni pernah berkata kepada Sa'ad. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan turunnya ayat ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq seperti yang telah kita bincangkan. Yang kedua, turun untuk Sa'ad bin Abi Waqqas bila ibunya enggan makan minum kerana melihat Sa'ad ni masuk Islam. Begitu kecewa ibunya, puteranya yang amat disayangi ni masuk Islam, maka ibu telah memberi amaran, kalau Sa'ad tidak keluar daripada Islam, kembali kepada agama datuk nenek moyang, maka ibu akan mati kelaparan. Ibu tidak akan minum, tidak akan makan. Akhirnya Sa'ad telah memujuk ibunya dengan berkata, kalau ibu berkeadaan seperti ini, saya tetap tidak akan meninggalkan Islam. Maka eloklah ibu makan, minum seperti biasa, kerana saya akan kekal dalam akidah ni. Saya akan berdakwah kepada ibu untuk memasukinya. Jadi ini satu riwayat yang berasingan. Tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, juga kita ada huraikan sebelum ini kisah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar daripada Ba'ja bin Abdullah Al-Juhani. Ada seorang daripada kaum keluarga kami menikahi seorang perempuan daripada suku Juhaina. Wanita itu melahirkan anak selepas 6 bulan berkahwin. Kemudian suaminya telah menemui Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu dan menceritakan masalahnya kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman telah menghantar seorang untuk menemui wanita yang diceritakan itu. Ketika wanita ni bangun untuk menemuinya, saudara perempuannya menangis. Wanita itu bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai adikku? Demi Allah, tidak ada seorang pun manusia yang pernah melakukan buatan yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan seksual ini melainkan suamiku. Allah akan memutuskan hubungan, Allah akan memutuskan ketapannya sebagaimana dikehendaki olehnya. Jadi bila suaminya bawa kepada Sayyidina Uthman, bawa wanita ni kepada Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman pun telah merintahkan dia untuk direjam. Kerana hukum dalam Islam, kalau seorang itu berzina, melakukan hubungan seksual lelaki perempuan selepas dia menikmati perkahwinan yang sah, maka hukumannya adalah rejam.
berita itu sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali telah berjumpa dengan Sayyidina Osman dan bertanya kepada yang tegas, apa yang tuan buat, apa yang Sayyidina Osman Amirul Mukminin buat. Osman berkata, wanita ini telah melahirkan anak selepas 6 bulan berkahwin. Adakah waktu hamil seperti itu? Jadi Sayyidina Osman bertanya ni dengan soalan seolah-olah mengatakan bahawa bayi itu bukan benih suaminya. Jadi maknanya perempuan tersebut telah pun berzina. Sayyidina Ali berkata, cuba kita perhatikan ayat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya? Tapi dalam ayat Allah yang lain kata Sayyidina Ali Allah wajah, ini fahamnya, fiqihnya Sayyidina Ali yang ternyata amat tinggi. Perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'a, ayat daripada surah Al-Baqarah. Para ibu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyusukan, menyempurnakan susuan. Maka tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian, jika diperhatikan usia hamil campur dengan menyusu 30 bulan. Jadi jika menyusu dah 24 bulan, maka tempoh hamil yang berbaki 30 tolak 24 ada 6 bulan. Jadi 6 bulan ini diperakui oleh Al-Quran Al-Karim, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasul berkata, demi Allah aku tidak memahami perkara ini. Bawalah perempuan tersebut. Ternyatalah perempuan itu telah pun dijatuhkan hukuman rajam. Ba'ja berkata, demi Allah, bila baby yang dilahirkan sahaja, tidak ada yang lebih serupa di antara bayi itu, tidak ada yang lebih menyerupai bayi itu melainkan ayahnya yang tadi melaporkan perkara tersebut kepada Sayyidina Osman. Bila ayah laki ini, ayah baby ini melihat saja baby tersebut, dia berkata, demi Allah, memang benar ini anakku, aku tidak meraguimu. Jadi artinya tuan-tuan, laki ini menuduh isterinya melakukan zina dan isteri telah dihukum rejam sampai mati. Bila dia melihat saja anak lahir, dia merasa amat kesal atas perbuatannya menuduh isterinya berzina itu. Lalu Allah telah mengenakan kepadanya satu ujian, iaitu wajahnya diserang dengan luka dan bernanah, tuan-tuan. Penyakit tersebut terus menerus menggigit seluruh tubuhnya sampailah dia mati. Perkara ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, disebut juga oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durr Mansur, dan demikian juga disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir Tabari. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, Allah SWT mengajar umat Islam untuk membincangkannya, memikirkannya berkaitan dengan ayat yang lain. Layak seseorang perempuan itu yang berkahwin, mengandung dan melahirkan anak dalam tempoh 6 bulan, lebih sedikit. Jadi itulah dia tempoh yang sebenarnya dibincangkan oleh para fuqaha. Ada beberapa lahzah. Lahzah ni dari logik akalnya, iaitulah terpancarnya sperma itu ke dalam rahim seorang perempuan untuk mempersenyawakan ovum. Ini adalah kajian yang dibuat oleh para ulama fuqaha. Masya Allah, detail sekali kajian tersebut. Ibn Abi Hatim berkata, ayahku iaitu Abu Hatim bercerita kepadaku, telah memberitahu kepada kami Farwa bin Abil Maghra, telah memberitahu kepada kami Ali bin Mishar Daud bin Abi Hind dari Ikrimah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jika ada seorang wanita melahirkan anak dalam tempoh 9 bulan, maka cukuplah untuknya menyusukan baby tersebut 21 bulan. Artinya salah sunah syahrah tadi 30 bulan tolak 9, 21 bulan dia menyusukan anak. Maknanya tak sampai 2 tahun lah. Jika melahirkan dalam tempoh 7 bulan, maka memadailah untuk dia menyusukan anak tersebut 23 bulan, kerana angka akhirnya adalah 30. Jika dia melahirkan anak itu dalam masa 6 bulan, maka hendaklah dia menyusukan anak tersebut selama 2 tahun, kerana 6 tambah dengan 2 tahun iaitu 24 bulan, jadilah 30 bulan yang dinyatakan Allah SWT di sini. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya sampai dia memisahkannya daripada susu selama 30 bulan. Ikhwati billah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat, sedangkan ayat ini turun terlebih dahulu pada zaman Nabi SAW. Di sini kita belajar fiqahnya para sahabat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta idza balagha ashuddahu, bila dia sampai usia dewasa menjadi kuat, wa balagha 40 sanatan, dia sampai umurnya 40 tahun. Ketika akal, kefahaman, kesabarannya telah sempurna. 40 tahun ni orang putih pun sebut life begin at 40. Umur seorang itu dikira umur pada 40 tahun barulah dia matang. Wangnya sudah cukup, anak-anaknya sudah meningkat dewasa, membesar, kerjanya mungkin pun sudah naik pangkat. Jadi dia pun tidak spend begitu saja semena-menanya. Biasanya orang usia 40 tahun ni dia lebih matang dari sudut
tindakan-tindakan ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Namun tak dinafikanlah, ada juga yang sudah sampai ke umur seperti ini tapi kelakuannya macam budak-budak lagi. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Atiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, iaitulah satu asar, inna syaitana yajuru yadahu ala wajhi man jawaza al-arba'ina wa lam yatub wa yaqul bi abi wajhun la yuflih. Kalaulah seorang itu usianya 40 tahun tapi masih lagi melakukan maksiat dan kekal seronok melakukannya, enjoy melakukannya, maka syaitan akan menarik tangannya kepada wajah tersebut, mencakarnya, lalu berkata kepada beliau, bagus, kekallah engkau melakukan maksiat ni, kerana umur 40 tahun kalau kau tak berubah, engkau akan kekal melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini. Tempoh matang yang disebut oleh Allah SWT di sini, balagha ashuddahu, ashud, al-ashud yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu. Al-ashud ini manusia berbeza-beza dari segi urufnya. Kata Asy-Sya'bi dan juga pandangan daripada Zaid bin Aslam, maksud ashuddahu ni bila seorang itu sampai umur baligh lalu ditulis baginya segala keburukan dan kejahatannya. Kata Muhammad bin Ishaq pula, biasanya ikut kajian aku, yang dimaksudkan ashuddahu ini seseorang itu bila sampai kepada usia 18 tahun. Dan inilah yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Ada pula yang mengatakan pada usia 20 tahun. Ibn Abbas dan juga Qatadah mengatakan usia 33 tahun. Biasanya 33 tahun ni dah menjadi satu apa yang kita panggil sebagai satu permulaan percaturan akal yang sangat waras, dan bila dia sampai kepada umur 40 dia akan matang sepenuhnya. Tapi kata Ibn Atiyah Al-Andalusi, sebenarnya jumhur di kalangan Nuzar mengatakan umur ashuddahu yang dimaksudkan iaitu 36 tahun. Kata Hilal bin Yasah pula dan lain-lain, yang dimaksudkan dengan ashuddahu di sini memang sebenarnya arba'una aman, 40 tahun itu sendiri. Allahu a'lam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Maknanya manusia yang paling bijak bertindak mungkin berbeza-beza mengikut kepada uruf, mengikut kepada latar belakang keluarganya, mengikut kepada pendidikannya. Barangkali pada zaman dahulu sebelum pendidikan begitu sempurna, usia manusia 14 tahun sudah berkahwin, Allahu a'lam. Sekarang usianya 30 tahun, kadang-kadang masih belum matang lagi walaupun pelajarannya tinggi. Allahu a'lam. Ini adalah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dari sudut ketetapan ashuddahu. Bagi mereka yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan ashuddahu ni sampai umur 40 tahun, kerana itu Allah SWT datangkan takkid, iaitu tafsir wa balagha arba'ina sanatan. Jadi Allah sebut lagi sekali arba'ina sanatan. Ini adalah pandangan setengah para ulama tafsir. Allahu a'lam yang mana satu. Tapi biasanya umur 40 tahun tu adalah ketetapan yang sangat final. Biasanya di situlah seorang menjadi sangat bijak mencatur urusan kehidupannya. Tapi sebelum itu lagi dia sudah mula berfikir. Biasanya 40 tahun tu dia sudah kaya dengan pengalaman kehidupannya dalam bergaul dengan berbagai kategori manusia. Inilah yang disebut oleh kebanyakan ahli tafsir riwayat-riwayat tersebut. Seterusnya dia berdoa kepada Allah SWT. Dia minta dikurniakan ilham. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, ilhamkan kepada aku cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, supaya aku dapat beramal saleh yang kau ridai pada masa yang akan datang. Wa aslih li fi dhurriyyati, berilah kebaikan dengan kebaikan kepada anak cucuku. Jadikan mereka ni orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat denganmu. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku tawab padamu dan sungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang menyerahkan diri. Ada yang mengatakan bahawa ketika seorang telah sampai usia 40 tahun, pada secara umumnya tidak akan ada terjadi perubahan apapun setelahnya. Sehingga dalam ayat ini terdapat isyarat bahawa siapa yang telah pun menginjak usia 40 tahun, dia mestilah memperbaharui taubat dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang serupa pada masa akan datang. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian,
Selanjutnya Allah mengingatkan kita, ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Mereka itulah orang yang kami terima daripada mereka amal salih yang telah mereka kerjakan. Kami ampunkan dosa-dosa yang lalu. Mereka itu merupakan penghuni syurga. Mereka lah orang yang bersifat seperti yang telah jelaskan atas, iaitu golongan yang bertaubat dan kembali kepada Allah SWT dan memperbaiki amal salihnya pada masa akan datang. Daripada sekarang keazaban telah dimulakan, disertai dengan taubat dan istighfar, nescaya dia akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Nanti kita akan lihat pada kuliah akan datang pandangan para ulama tafsir, contohnya Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, tentang beberapa kategori manusia yang mungkin dimaksudkan oleh Allah dalam konteks ini. Turunnya untuk beberapa individu, tapi pemakaiannya sampailah ke hari kiamat di atas kaedah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Nanti kita akan tinjau lanjut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.